Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mursi Imam Ustaz Amran, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bab yang ke-30 kan. Bercakap ketika khutbatul Jumaah. Dan asasnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sesiapa yang tegur orang yang berbual dalam khutbah, ansit faqad laghauta. Kita hanya sebut ansit, diamlah kamu, maka khutbah itu dikira sebagai lagha ataupun sia-sia. Minta maaflah buku ni tak bawa hadis tersebut ya. Baik. Jadi sebenarnya apa hukum kita mendengar khutbah Jumaat? Adakah hukumnya sunat ataupun wajib dan sebagainya lah. Baik. Jadi di sini tuan-tuan dirahmati Allah, muka surat 124 tu, kebanyakan ulama menyatakan wajib memberikan perhatian kepada khutbah dan haram bercakap. Kebanyakan ulama kata wajib memberikan perhatian kepada khutbah dan haram bercakap. Ini merupakan mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan merupakan pendapat qaul qadim, pendapat lama al-Imam Syafi'i rahimahumullah, dan inilah pendapat kebanyakan ulama sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab di dalam Fathul Bari. Baik. Namun ada pendapat yang kedua menyatakan yang kedua kata al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, pendapat yang paling sahih dalam qaul jadid Imam Syafi'i ialah disunatkan untuk memberikan perhatian dan tidak sampai haram untuk berkata-kata. Itu qaul jadid ataupun pandangan baru Imam Syafi'i. Kata dia, beri perhatian kepada khutbah ni hukumnya sunat, yakni sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Boleh dan kalau kita bercakap tidaklah haram. Tak haram tu maknanya bukanlah kita boleh bercakap, tidak. Tak haram tu tidak sampai membawa kepada dosa, tetapi makruh berat ya, amat makruh untuk bercakap, tapi tidaklah sampai membawa kepada dosa ya. Baik, sebab itu saya terangkan, apabila qaul jadid menyatakan tidak haram bercakap ataupun mendiamkan diri lebih baik, bukan bermakna mazhab Syafi'i membenarkan kita bercakap sesuka hati. Bukan begitu ya. Cumanya kalau bercakap tidak membawa kepada dosa. Baik. Jadi sini itulah secara ringkasnya tuan-tuan sekalian. Adapun kalau seseorang itu bercakap kerana menjawab panggilan khatib, itu dimaafkan. Khatib bertanya dan kita menjawab, itu tak ada masalah. Ataupun kita terpaksa bercakap kepada khatib bagi menegur kesilapan khatib pun dimaafkan. Contohnya khatib tersilap membaca ayatul Quran dan agak ketara ya, ataupun khatib meninggalkan rukun dalam khutbah. Kalau mazhab kebanyakan ulama, khutbah ada 5 rukun, jadi khatib terlupa untuk wasiat bittaqwa ataupun khatib terlupa membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh bagi makmum, terutamanya AJK masjid, untuk menegur khatib. Pergi dekat dengan khatib sebagai contoh, minta maaf ustaz, belum lagi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Dan saya sendiri ada pengalaman, pertama kali saya membaca khutbah Jumaat ini dalam usia lebih kurang 18 tahun kot ya. Masa tu saya diminta oleh lecturer college sebelah untuk saya menyampaikan khutbah di masjid. Dan bila kita orang muda baca khutbah ni, saya ikutlah panduan dia, hanya 10 minit je khutbah yang pertama. Bila masuk yang kedua tu, saya terus kepada point. Tanpa memulakan dengan hamdalah,
tidak diikuti dengan selawat, ayat Quran dan sebagainya, terus kepada point. Dan terus ustaz itu ada di depan. Ustaz tu terus tegur, Zul, baca hamdalah dulu. Saya pun patah balik alhamdulillah, baca selawat balik. Itu dibenarkan, menegur kesilapan imam ataupun khatib. Baik. Begitu juga dibenarkan untuk bercakap ketika khutbah sekiranya terdesak, kita terpaksa menyelamatkan nyawa orang ataupun sebagainya, itu dibolehkan. Seterusnya, adakah dikira rakaat jika kita sempat bersama imam ketika rukuk? Jadi ini isu yang rupanya saya dihadapkan dua soalan yang sama dalam masa terdekat hari ini dan juga 2 hari lepas. Okey, ada orang tanya soalan macam ni dan tuan-tuan biasanya kita dah maklum dah. Iaitu kalau saya sempat tasyahud akhir bersama dengan imam, contohnya dalam salatul isyak, nanti bangun tu nak tambah 3 rakaat ke tambah 4 rakaat. Jadi saya katalah kena tambah 4 lah sebab rakaat tadi tak dikira, kita sempat tasyahud akhir. Jadi kedua-dua yang bertanya tu belum mendapat maklumat yang jelas bahawasanya kalau kita sempat tasyahud akhir tidak dikira rakaat. Sangkanya dikira rakaat. Ada seorang tu macam dia menyangka dikira rakaat tersebut. Jadi sedangkan perkara itu perkara yang common lah, perkara yang asas ya. Kalau kita sempat rukuk bersama dengan imam, majoriti ulama kata dikira rakaat dan minoriti ulama menyatakan tidak dikira rakaat. Baik, kita tengok ya. Jumhur ulama menyatakan sekiranya kita sempat rukuk bersama dengan imam, maka rakaat tersebut dikira, dan pandangan ini disokong oleh ulama kontemporari seperti Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Munajjid. Baik. Namun tuan-tuan sekalian, ada juga ulama yang menyatakan sekiranya kita sempat rukuk bersama dengan imam, rakaat tersebut tidak dikira, ya. Kalau kita sempat rukuk bersama dengan imam, rakaat tersebut tidak dikira. Dan ulama yang menyatakan demikian bukan calang-calang. Antaranya siapa? Antaranya beberapa pakar hadis, Al-Imam Al-Bukhari, yang paling terkenal lah, orang yang amat terkemuka, Imam Bukhari. Dia sebut kalau sempat rukuk bersama imam, tidak dikira rakaat tersebut. Kemudiannya beberapa ulama Syafi'iyah, termasuk sebahagian muhaddis Syafi'iyah. Dalam mazhab ni, termasuk dalam mazhab kita Syafi'i, dia ada 2 aliran. Satu ulama hadis dan satu ulama fikih. Ulama hadis ni seperti Ibn Khuzaimah, Al-Khattabi. Khattabi tu yang karang kitab Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Daud. Ini ulama hadis yang ada dalam mazhab. Baik. Jadi beberapa ulama muhaddis Syafi'iyah pun menyatakan demikian. Sempat rukuk tak dikira rakaat. Syekh Taqiyuddin As-Subki pun ulama mazhab Syafi'i, dan yang agak ketara dengan syarahan panjang ialah Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami' Tirmizi. Dan saya baca dia punya kupasan dia, tuan-tuan. Mubarakfuri ni ulama India. Beliau karang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami' Tirmizi. Tapi walaupun beliau ulama India yang sepatutnya bermazhab Hanafi, tapi beliau tak terikat dengan mazhab Hanafi. Bahkan dalam beberapa tempat beliau mengkritik mazhab Hanafi. Jadi dia tak sama dengan seorang lagi tok guru dia kot, Syekh Azim Abadi, karang kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud. Itu agak ketara ke arah mazhab Hanafi, tapi tak Hanafi pure. Yang purenya Saharun Furi, pengarang kitab Bazul Majhud, Syarah Sunan Abi Daud. Itu memang pure Hanafi. Tapi Mubarakfuri tak. Mubarakfuri ni beliau ulama hadis. Jadi beliau ni terbuka. Dalam banyak tempat beliau juga sokong mazhab Syafi'i. Banyak tempat beliau kritik mazhab Hanafi. Dalam isu ini beliau menyatakan saya dah buat kajian terhadap semua hadis yang ada. Kesimpulannya ialah sesiapa yang sempat rukuk bersama dengan imam tidak dikira rakaat. Ya, ini disebut muka surat 128 tu, qultu al-qaulur rajih indi qaulu man qala inna man adrakal imama raki'an lam tuhsabu lahu tilka raka'ah, tak dikira rakaat tersebut.
Begitu juga Al-Muqbili, beliau menyatakan, ini pun dinukilkan oleh Al-Mubarakfuri, saya telah meneliti permasalahan ini dan memperhalusinya dalam semua aspek, berangkumi fikih dan juga hadis. Rumusannya ialah rakaat tidak dikira jika kita sempat rukuk bersama dengan imam. Jadi ada minoriti ulama. Walaupun minoriti, ada juga yang besar seperti Al-Imam Al-Bukhari yang paling besar lah. Dan ulama kontemporari yang besar ialah Mubarakfuri. Beliau menyatakan kalau sempat tak dikira. Tapi jumhurul ulama menyatakan sesiapa yang sempat rukuk bersama dengan imam, maka rakaat tersebut dikira. Okey, ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama ialah apa maksud sempat rukuk bersama dengan imam? Iaitu sempat rukuk dalam kadar tamatninah. Ya, maknanya imam tengah rukuk, kita pun Allahu Akbar, kita turun rukuk tu sempat dalam kadar subhanallah. Maka ia baru dikira rakaat. Paling kurang kita dapat kadar minimum rukuk. Apa kadar minimum rukuk? Kadar minimum rukuk ialah kalau kita tunduk, tangan kita cecah lutut. Kita turun sikit je. Kalau kita letak tangan ni dah boleh cecah lutut, itulah kadar minimum rukuk. Ya. Okey, baik. Tak boleh berdiri nampaknya. Kena ni. Okey, kalau kita turun sikit je, tangan boleh capai lutut, itu sudah dikira sebagai rukuk. Kadar minimum. Siapa yang rukuk kurang daripada itu, tidak dikira sebagai rukuk. Itu mazhab Syafi'i, Nawawi sebut. Siapa yang rukuk dan tangan dia tu kalau dia lurus tak sampai ke lutut, dia hanya sampai ke paha je, itu tidak dikira sebagai rukuk. Rukuk ni tangan mesti sampai ke lutut. Soal dia letak tangan di lutut ataupun tidak, itu cerita lain. Letak tangan di lutut sunat je. Tapi kalau dia letak tangan tu sampai ke lutut, barulah dikira sebagai rukuk. Jadi kalau ada orang tu dia turun sekejap, tangan dia cecah lutut, dia pun berhenti. Subhana rabbiyal azim, baru dikira sempat rukuk bersama dengan imam. Bermakna perbuatan sebahagian orang, dia turun rukuk, imam berdiri, dia kira juga rakaat tersebut. Itu salah. Itu salah. Ya. Saya ulang balik, bila kita turun rukuk, imam berdiri, serentak berlaku perselisihan, tidak dikira rakaat tersebut. Tapi sebahagian orang kira, tuan-tuan perasan. Sebahagian orang kira. Jadi kita kena beza lah. Dia gini, orang yang soleh, dia bekerja nak rukuk dengan imam kalau dia datang lambat. Dia bekerja rukuk dengan imam tu bukan kerana malas tambah rakaat, tapi kerana nak pahala banyak. Dapat rakaat awal dengan imam. Orang yang malas pula, dia kerja juga rukuk dengan imam. Sebab dia tak nak tambah rakaat. Jadi walaupun berselisih, dia kira sempat dah tu. Sempat dah tu. Dia yakin. Kalau tanya, sempat ke imam? Aku yakin sempat. Bukan isu yakin tak yakin, isunya ilmu. Ilmu kata sempat tak sempat. Kalau tak sempat tamatninah, dikira tak sempat. Ya. Apa lagi kita kena ambil kira, ada ulama kata kalau sempat pun tak dikira. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Kalau selisih je, tidak dikira. Seterusnya, ibu ayah dirahmati Allah. Ya. Justru sesiapa yang sempat rukuk rakaat kedua dalam salat Jumaat. Itu terlambat salat Jumaat, sakit perut. Datang-datang jam parking kereta jauh, tak tahu nak parking ke mana dah. Datang pula dengan kereta kan. Sampai-sampai orang dah habis rakaat yang pertama dan imam baru rukuk. Allahu Akbar. Jadi kalau ikut majoriti ulama, siapa yang sempat rukuk bersama dengan imam dalam salat Jumaat, maka ia dikira sebagai salatul Jumaah. Hanya perlu tambah satu rakaat. Tetapi kalau kita datang je, Allahu Akbar, kita nak turun rukuk, imam pun berdiri, berselisih antara kita dengan imam, maka salat itu secara automatik dikira sebagai zuhur, kena tambah 4 rakaat. Ya? Walaupun kita niat Jumaat, sahaja aku salat Jumaat, itu cerita lain dah. Automatik ia bertukar menjadi salatul zuhur. 4 rakaat kena tambah. Berbeza dengan mazhab Hanafi, bagi Hanafi kalau kita sempat tasyahud akhir pun dengan imam. Kita datang, imam dah tasyahud akhir. Kita pun Allahu Akbar. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempat pun kita nak duduk tasyahud akhir bersama dengan imam. Bagi Hanafi, ia tetap dikira sebagai salatul Jumaah, hanya salat sebanyak 2 rakaat.
Tapi majoriti ulama tidak, ya. Majoriti ulama kata paling kurang kita kena dapat rukuk rakaat terakhir baru dikira sebagai salatul Jumaah. Tapi panjanglah isu berkaitan dengan sempat rukuk tak sempat rukuk ni. Ada juga orang yang mana dia pergi terus rukuk. Dia imam tu rukuk, Allahu Akbar sekali je. Allahu Akbar terus rukuk. Jadi saya dah teliti pandangan kebanyakan ulama sama ada mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya tidak membenarkan perbuatan tersebut. Mungkin ada ulama yang bagi, tapi lebih baik kita ambil pandangan yang kata tak boleh, ya. Kita nak takbir sekali boleh. Maknanya Allahu Akbar terus turun rukuk. Sebab kita takut imam berdiri. Kalau kita takbir angkat tangan pula takbir, takut tak sempat. Jadi kita pun Allahu Akbar terus turun rukuk boleh. Tapi kalau sambil Allahu Akbar sambil turun rukuk, itu kebanyakan ulama setakat saya baca tidak membenarkannya, ya. Tapi ada ramai orang buat, terutamanya orang-orang Arab lah. Dia buat begitu je. Jadi orang Arab bukan rujukan dalam ilmu, tuan-tuan, ya. Sebab orang Arab pun solat tunggal langgang juga banyaknya. Bukan banyaknya, sorry, ada sebahagiannya begitu je, tunggal langgang solat. Jadi orang Arab tidak dijadikan rujukan dalam ilmu. Nak tak nak kena ulama. Baik. Ada soalan dulu ke? Semula-semula. Kalau kita kita kena tambah satu rakaat lah. Sebab kita tak sempat rukuk rakaat pertama dengan imam. Tambah satu rakaat lagi. Oh, berdiri tu kena tamakninah dulu. Sekejap. Allahu Akbar, sekejap je. Terus rukuk. Bukannya sekali terus. Sekali tu tak boleh. Ataupun Allahu Akbar terus turun. Dia kena ada tenang sekejap. Allahu Akbar terus turun. Okey, ni Allah lah. Boleh Sini. Bila kita tak sempat rukuk rakaat kedua dengan imam, maka solat itu berubah jadi solat zuhur. Kita tak tekan niat pun tak apa. Automatik kita kena solat 4 rakaat. Jadi khutbah kedua. Ada yang kata boleh amin. Ada yang kata bila kita sebut amin, dia umpama kita bercakap. Habis mensia-siakan pahala dia. Apa sahaja yang berkaitan khutbah, kasih banyak ya semua yang bertanya. Jazakumullah khairah. Apa sahaja yang berkaitan dengan khutbah dibenarkan. Jadi kalau khatib baca nama Nabi SAW, kita selawat, tak ada masalah. Bila khatib baca doa, tanpa mengira doa khutbah yang pertama ke, khutbah yang kedua, terutamanya yang kedua, kita boleh amin. Cuma kata ulama, jangan amin dengan suara yang kuat dan serentak. Kalau di Masjidil Haram tu, kita akan jumpalah orang yang amin dengan suara kuat dan serentak. Sekali lagi kita katakan, mereka bukan rujukan dalam bidang ilmu. Rujukan kita ulama. Jadi boleh amin tapi dengan suara perlahan, masing-masing. Itu tidak dikira bercakap. Yang tak bolehnya percakapan yang tidak ada kaitan langsung dengan khutbatul Jumaah. Kalau contohnya khutbah Jumaat hari tu berapa minggu lepas ya, cerita tentang skamer. Maka kita pun bila dia cerita tu ada satu kisah yang menakutkan, kita pun na'udzubillah sebagai contoh. Na'udzubillah min zalik. Itu dibolehkan. Tapi bukan dengan suara kuat lah, kita je. Na'udzubillah min zalik. Ataupun baru ni zakat. Jadi dia pun kempen kita kena bayar zakat. Kita pun sebut insya-Allah. Insya-Allah begitu. Dengan suara yang perlahan kita saja dengar, ia dibolehkan kerana dia respon terhadap isi kandungan khutbah itu sendiri. Tapi janganlah respon memanjang. Mana yang perlu kita respon dengan insya-Allah, na'udzubillah min zalik. Itu dibolehkan. Allah Allah. Menulis. Guru saya Ustaz Abdul Rahman Al-Qari menyatakan ayah dia yang Ustaz Abdullah Al-Qari itu rahmatullahi alaih membenarkan kita sedikit menulis catatan tersebut. Wallahualam sejauh mana kebenaran tu saya pun tak tahu, saya pun tak buat kajian lagi. Tapi pernahlah beberapa kali saya buat bawa buku catatan untuk menulis khutbah itu.
Alhamdulillah orang sebelah tak tegur apa. uh, itu fitnah. Tulis di handphone itu fitnah. Maka sebarang benda yang fitnah kita kena elakkan. Barakallahu fikum, ya. Hmm. Okey. Hmm. Ambil saja. Dia sebenarnya catat tu bukan apa. Catat tu sebab untuk kita mencatat benda yang penting je dan menghilangkan rasa mengantuk, nak bagi fokus. Sebab kita pun saya pun tak download pun khutbah-khutbah yang ada sama ni, tak pernah download pun. Jadi kita sekadar nak mencatat benda yang penting je dan supaya kita boleh fokus pada khutbah, insya-Allah dibenarkan. Kalau ikut Ustaz Abdullah Al-Qari tu rahmatullahi alaih, dia kata boleh sikit-sikit. Nak bagi fokus. Allah A'lam. Oh, edah tabung. Edah tabung tu khilaf kalangan ahli fatwa. Jadi ikut negeri masing-masing. Rasanya Selangor bagi kan. Wilayah dulu yang tak bagi. Tapi sekarang wilayah bagi ke tak saya tak tahu, tak pasti wilayah sekarang macam mana. Jadi kalau fatwa negeri Selangor dia bagi, maka kita kira boleh lah. Kita bergantung pada fatwa tu. Fatwa kata boleh, kita buat. Kalau fatwa kata tak boleh edarkan tabung, maka seluruh masjid di negeri tersebut sebaik-baiknya jangan edar tabung. Dia fatwa ni dia ada dua, kita kena tengok juga. Adakah fatwa itu mulzim, mengikat ataupun tidak mengikat. Kebanyakan fatwa dia tak mengikat setahu saya. Kebanyakan fatwa dia hanya fatwa aja, tapi kita tak wajib ikut. Tapi bila dah jadi undang-undang, ataupun perintah sultan, yang tu kita wajib ikut. Rasanya fatwa tu tak mengikat. Tapi ceritanya dari sudut hukum, bila fatwa kata boleh, maka bolehlah. Allah A'lam. Ada yang masalahnya kalau tabung bising itu masalahnya. Tapi kebanyakan tabung tak bising pun, ya. Sakit perut ketika salat, macam mana ni? Kita tengah salat, kita pun sakit perut, boleh tak kita nak berhenti? Maka dalam bab ini ada beberapa perkara yang membolehkan kita berhenti salat. Sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i dan juga Ibn Qudamah. Bukan berhenti. Berhenti satu, ni mufarakah dengan imam. Berhenti pun boleh dan mufarakah berpisah dengan imam pun boleh. Contohnya, imam salat terlalu lama, bacaan terlalu panjang sampai ke tahap menyusahkan. Lama sangat, kita dah mengantuk, kita dah penat. Jadi lama pula, maka boleh. Termasuklah imam lama dalam salatus safar. Kita singgah di RNR, sepatutnya bila RNR ni, imam baca pendek-pendek lah. Ataupun solat di mall, mana-mana mall pun kita nak pergi membeli belah. Bila zuhur tu kita pergilah salatul zuhur. Sepatutnya imam baca pendek lah kan. Tapi imam nak baca, kalau baca surah panjang pun tak apa. Baca surah Baqarah pun tak apa. Tapi baca pendek lah. Rakaat pertama baca dalam 3 ayat ke, rakaat kedua 2 ayat lagi ke, yang ayat 1 hingga 5 Baqarah tu kan. Okey je. Saya pun dah terkena sekali imam baca panjang Maghrib Isyak di mana tu, RNR dekat-dekat Janda Baik tu. Ke Kelantan ke sini ni. Bukan Janda Baik. Ke dalam tu yang tepi-tepi tu. Lama dia solat. Jadi kalau lama begitu boleh berhenti. Walaupun taklah lama sangat, tapi bagi orang musafir sudah dianggap lama. Maka boleh kita mufarakah daripada imam. Dan sebenarnya dia telah melakukan kesilapan kerana menyusahkan makmumnya. Sepatutnya dia ringkas je. Okey. Jadi kalau imam salat terlalu lama, boleh kita berpisah dengan imam. Dalilnya perbuatan Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau salat dalam tempoh yang lama. Masa tu ada orang yang baru balik kerja. Dan lepas tu pun ada urusan lagi. Orang tu baru balik kerja ke ataupun lepas isyak dia ada urusan. Jadi dia ikut Muaz bin Jabal. Dia berhenti. Dia tak follow. Dia antara dua kata ulama. Sama ada dia mufarakah, dia selesaikan salat sendiri. Ataupun memang dia berhenti. Dia berhenti, dia salat sendiri. Dia keluar dari saf tu, dia salat sendiri. Jadi bila Muaz marah. Bila Muaz tahu ada orang berhenti, dia kata munafik orang tu. Jadi orang tu pun sedihlah. Dia pun jumpa dengan Nabi SAW. Nabi panggil Muaz dan Nabi tegur Muaz. Afatanna ya Muaz. Adakah kamu nak susahkan orang wahai Muaz? Jadi di situ kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih,
boleh kita berhenti solat sekiranya berpisah dengan imam sekiranya imam terlalu panjang. Ya. Tapi jangan pula ada orang datang solat subuh Jumaat, imam baca surah sejadah panjang, dia mubarakah. Dia tak biasa solat kat masjid. Tiba-tiba datang imam baca surah sejadah, dia kata panjang. Tu melampau lah tu. 3 muka surat tu tak dianggap panjang yang menyusahkan. Ni sampai 10 muka surat tu menyusahkan lah. 5 muka surat pun menyusahkan juga. Okay. Kena tengok keadaan lah. Solat zuhur masa hari orang kerja. Penat zuhur ni, kerja-kerja ni. Lagi baca panjang pula. Tama-tama kita kalau di pejabat, kita pukul 2 nak masuk ni dah. Nak masuk kerja dah. Jadi dia baca panjang. Kita dah baca wadduha, tak habis lagi. Alam nasyrah, tak habis lagi. Watin, tak habis lagi. Baru nak baca iqra' baru dia nak habis. Baca iqra' pun tak habis lagi. Nak panjang sangat, boleh tak kita nak berpisah dengan kita pandai kerja? Boleh. Kita kena tegur dia. Dan kali tak boleh macam tu. Kita datang office. Tuan-tuan, ada soalan dulu. Mungkin sebahagian tuan-tuan ada yang kerja office, saya tak lah. Tapi saya ada pengalaman tu. Biasanya kadang-kadang sesetengah tempat tu dia ada kuliah zuhur kan. Bila dia ada kuliah zuhur, ada yang kerja office ke sini? Ada kuliah zuhur di office? Tak ada? Okey, kalau setengah tempat tu dia kuliah zuhur dan kuliah zuhur tu berakhir pukul 1.50 lebih kurang. Kemudiannya terus bangun untuk salatul zuhur. Ikut sunnah ke tak ikut sunnah sebenarnya? Pukul 2 dah kena masuk kerja dah. Pukul 1 mula kan. Kuliah sampai 1.50 barulah berhenti untuk salatul zuhur. Dan salat zuhur pun nak kejar masa tu pukul 2 kena habis. Sebelum kedua dah kena habis dah. Kedua orang nak masuk kerja. Ikut sunnah ke tak sebenarnya begitu? Ini antara bencana yang menimpa. Ya? Ini bencana yang menimpa. Termasuklah bencana yang menimpa golongan asatizah. Ini kita bincang kita-kita lah. Bencana yang menimpa asatizah yang terlalu mengutamakan kuliah. Tapi tidak mengutamakan hasil daripada kuliah. Kuliah kita ni nak tak nak kena membawa kepada sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabinya kena ada salat qabliyah dan ba'diyah. Habis tu kalau kita berhenti 1.50, bila masa nak qabliyah zuhur? Walaupun boleh dia qabliyah lepas zuhur, tapi orang nak kerja. Dan bila masa pula kita nak ba'diyah? Jadi ini bencana yang menimpa banyak tempat begitu. Saya sekarang ni tak ada dah kuliah zuhur, alhamdulillah. Tapi dulu bila kuliah zuhur, saya akan berhenti 1.40. Minta maaf tuan-tuan, ada soalan apa pun, minta maaf. 1.40 berhenti, salat qabliyah dulu, ringkas dalam 2-3 minit. Salatul zuhur, sempat lagi orang salat ba'diyah. Salat zuhur pun kita ringkaskan. Jadi itu sepatutnya ya. Tapi malangnya kita terlalu mementingkan kuliah. Saya tak kata kita mementingkan ilmu. Kita mementingkan kuliah. Baik. Terlampau mengantuk, maka boleh berhenti mengikut imam. Kalau kita terlampau mengantuk, dah tak tahu nak kata apa dah. Pening dah kita ni. Maka boleh kita berhenti mengikuti imam. Dan saya yakin terlampau mengantuk ni kes yang jarang berlaku. Sekali setahun pun payah nak berlaku kan. Mungkin dalam beberapa tahun sekali je kes mengantuk ni. Sakit kepala seperti tiba-tiba pening kepala. Seperti tiba-tiba pening kepala. Ataupun rasa nak muntah. Tak tahan. Kadang-kadang seorang tu angin badan dia. Angin tu sakitnya badan. Rasa malas dah nak berdiri. Rasa kalau boleh nak baring terus. Dalam keadaan macam tu macam mana? Maka boleh ya. Takut kehilangan harta seperti terlupa kunci kereta. Tengah solat tu teringat. Aduh tak kunci kereta lagi tadi. Dan dalam kereta tu ada duit 2-3 ribu, duit syarikat. Kita nak kena pergi bank in sebenarnya. Ataupun di masjid 4-5 ribu kita nak pergi bank in lepas solat. Kemudiannya kita pun ada laptop lagi sebagai contoh. Kita terlupa nak kunci kereta. Kita dah takut dah tu. Sedangkan kita solat. Maka boleh tak kita berhenti? InsyaAllah boleh berhenti. Untuk menjaga harta kita. Lantaran harta itu merupakan amanah daripada Allah Azza wa Jalla yang perlu dijaga. Macam orang kata, kereta saya buat apa kereta basuh-basuh. Kereta ni guna je lah. Harta dunia. Harta dunia tapi diberikan oleh Allah kepada kita. Kita kena jaga. Itu amanah Allah. Ya. Maka tak ada konsep itu harta dunia semata-mata. Itu harta dunia yang diamanahkan oleh Allah. Khawatir berlaku sesuatu yang boleh membatalkan salat seperti sakit perut tadi ataupun nak buang yang kecil. Kita dah rakaat yang ketiga dah. Kalau rakaat yang awal tu kita berhentilah.
Tapi sekarang ni dah rakaat yang ketiga solat isyak. Sayangnya nak berhenti, kita pun penat. Kita dah penat, kita solat isyak hari tu pun kita kita tak apalah, kita penat lah, kita mengantuk dah. Lepas isyak tu kalau boleh nak tidur dah. Tiba-tiba masuk rakaat ketiga sakit perut. Jadi boleh tak kita mufarakah dengan imam dan kita habiskan solat cepat-cepat? Jawabnya dibolehkan, ya. Kerana kita terdesak. Ataupun di saat akhir tiba-tiba anak kecil kita bagi tahu sakit perut. Dalam dia baru umur dalam 3-4 tahun. Nak pergi toilet sendiri pun tak pandai. Kita pun takutlah. Kita solat di masjid. Pernah berlaku pada saya pun satu kali dalam salatul maghrib, masuk rakaat yang kedua, masa tu saya duduk tahiyat awal kot. Anak datang cuit kata sakit perut. Gelabah kita. Saya terpaksa mufarakah daripada imam. Habiskan solat cepat-cepat dan terus seman dia pergi ke toilet. Dan sayanglah untuk kita berhenti solat. Sayang pula kita dah solat banyak dah. Kecuali kalau awal, maka boleh kita berhenti daripada solat, uruskan anak kita, ya. Okey. Kalau kita tidak niat berpisah, maka solat batal. Jadi kena ada niat berpisah dengan imam tu. Niat tu niat begitu je, aku nak berpisah, tu je. Aku nak keluar daripada imam. Maka boleh. Kalau kita tak ada niat berpisah, maka solat itu batal. Wallahu a'lam. Silakan tuan-tuan, kita buka lagi. Salat kat situ juga. Cuma kita lajukan. Jangan kita berpisah, imam juga laju pada kita. Kita tak habis lagi, rugi lain. Kita lajukan sikit daripada imam. Kasih banyak. Jazakumullah khairah. Kalau kita baca Quran, satunya orang yang datang solat tak boleh datang solat dekat dengan orang baca Quran. Itu salah. Orang solat tu mengganggu orang baca Quran. Tapi sekarang ni, di surau kita ni je, kita pula sedap duk tarik Syekh Syurim ni. Tengok orang solat. Maka kita kena perlahankan suara dengan kadar tidak mengganggu dia. Ya, dengan kadar tidak mengganggu dia. Baca perlahanlah. Kalau boleh langsung dia tak dengar lagi cantik. Ataupun dengar pun dengan sikit-sikit je. Tapi di Malaysia hebat, masya-Allah, subhanallah. Sekuat-kuat hati baca surah Al-Mulk. Kita nak solat ba'diyah pun pening pada ya Allah, terganggu betul. Ada satu tempat tu dengan imam pakai mat tu dia tarik pula dalam surah Al-Mulk. Mengganggunya. Saya geram sekali-sekali nak pergi tempat orang yang baca surah Al-Mulk ni. Bila dia solat ba'diyah, saya nak baca Quran kuat-kuat sebelah dia. Segera nak buat sekali, tapi tak buat lagi setakat. Cuba kita buat sekali tuan-tuan. Orang yang jenis baca surah Al-Mulk kuat ni, kita pergi sebelah imam tu, kita baca kuat-kuat tepi dia. Ataupun pengurusi surau, lagi cantik. Kita baca kuat-kuat, kita tengok dia marah tak marah. Saya yakin mesti dia marah. Apa ganggu orang solat? Habis tu dia ganggu kita selalu tu, setiap malam ganggu. Tak ada masalah. Jadi itu masalah kita tuan-tuan sekalian. Kita mementingkan benda yang tak utama. Sehingga kan berapa ramai orang yang tak salat ba'diyah kerana surah Al-Mulk. Tak salat. Tinggal zikir. Setengah tu tinggal zikir. Tak boleh. Ini memang bertentangan dengan sunnah dan dikhawatiri jadi bid'ah lah. Dan memang sekarang ni dah ke arah bid'ah dah. Ya. Benda tak dibuat, tapi kita pandang benda tu mulia dan suci, dia jadi bid'ah lah. Cuma kita, jangan pula orang yang macam ni, dia akan kata pula, habis tu kami masuk neraka lah. Allah, janganlah macam tu. Tak ada orang kata masuk neraka baca Al-Mulk. Kita kata bid'ah je. Bid'ah ni maknanya, kalau tak kena cara, jadi dosa. Dan dosa tu payahlah kita nak soal jawab di hadapan Allah nanti. Okey, baik. Ada macam bila saya betulkan bacaan, saya rakamlah video letak di media masa ni kan. Kita kata bacaan zikirnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bukan yang panjang lebar tu wa ilaika salam apa tu. Ada orang komen. Berdosa ke haram ke baca doa ni? Kalau tak haram saya amal lah. Saya kena kata boleh. Bukan isu haram tak haram. Isunya yang ni Nabi buat, yang ni bukan Nabi buat. Nak pilih mana satu?
Ada orang kata pula, walaupun saya tahu ini bacaan Nabi dan inilah bacaan yang terbaik, tapi bacaannya ni pun ulama buat. Jadi saya baca yang ulama buat. Berani dia kata macam tu. Saya terfikir, berani. Dia kata yang ni Nabi buat. Dan dia tahu Nabi buat ni afdal. Yang ni ulama buat. Yang panjang-panjang lebar tu, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'ulus salam, hina rabbana bis salam. Itu ulama buat. Maka dia nak buat apa yang ulama buat. Berani dia. Cukup berani. Saya diamlah, tak apalah, silakan. Berani sangat. Dan ulama mana ajar? Ulama mana tuan-tuan? Yang ajar baca doa panjang-panjang tu. Dalam kitab mana apa benda pun ada dalam kitab. Tapi nak tak nak, pengarang kitab pun tak kira lah siapa pun, dia kena tanya juga. Dia ambil mana doa tu? Jadi ulama mana yang ajar doa tu? Tak ada. Tak ada ulama pun ajar doa tersebut. Zikir itu. Semua ulama yang salih Rabbani, semuanya Allahumma antas salam, amikas salam, tabarak tazal jalali wal ikram. Bacaan panjang-panjang tu hanya dinisbahkan kepada ulama. Entah ulama mana. Cuba datangkan satu nama ulama yang mencadangkan bacaan tersebut. Kalau ada, okey lagi lah. Tapi kalau sekadar dalam kitab, ada, memang ada lah dalam kitab. Buku kafar pun ada. Tapi isunya, mana ulama yang mula-mula mencadangkan benda tu? Dia ambil dari mana sebenarnya zikir tu? Tak ada, tuan-tuan. Dia ambil cerita Ummul Mukminin Khadijah. Masa Khadijah nak mati tu, ceritanya. Boleh tengoklah ada seorang ustaz sebut dalam video saya dengar, ya Allah. Ustaz ni kalau cerita, habis segala benda dia tambah. Masa tu Nabi Khadijah sakit. Cerita dia lah ni. Saya pun tengok satu-satu, sakit telinga saya dengar. Masa Nabi pun pergi tempat Khadijah tu. Tengok Khadijah ni sakit, radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pun, macam mana cerita dia sebut tu Nabi keluar. Masa Nabi tengok tu, Nabi keluar. Sebab Nabi tak tahan tengok kerana Khadijah sakit teruk sangat. Tak mana. Tahu, sampai tahu macam tu. Nabi keluar, tak tahan tengok isinya sakit pun tahu. Hebat geng-geng ni. Mungkin sebab dia selak tirai banyak sangat. Nampak alam tabir, alam di sebalik tabir kot. Kemudian Nabi pergi lagi dan Nabi mendekatkan telinga Nabi dengan dia, dengar betul-betul. Nabi kata, masa tu Jibril kata Allah kisalam kepada Khadijah. Nabi katalah, Allah dengan Jibril kirim salam padamu. Khadijah dengar tu, dah angkat tangan. Dah angkat tangan, terketak-ketak. Nak bangun ni, nak bangun. Nabi kena pegang dia untuk bangun. Oh, sampai macam tu, dia tahu cerita tu, tuan-tuan. Tangan terketak-ketak nak bangun, Nabi angkat. Ui, hebat. Tak tahu datang dari mana. Ini dipanggil al-khurafat, at-takhayyul ala takhayyuli. Cerita khayalan di atas khayalan yang sedia ada. Dia cerita tu khayal dah. Ustaz tadi dia khayal lagi. Dia tambah-tambah khayalan, perisa-perisa dia. Nabi angkat dan dia pun baca Allahumma antas salam. Sampai tangan macam ni. Ustaz tertunjuk macam tu. Saya tengok sendiri video tu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'us salam. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Inilah pembohongan yang besar dilakukan oleh para agamawan, tidak menyemak dahulu cerita yang diambil. Asal ada buku je cerita, asal buku je cerita. Oh, beratlah macam tu. Asal ada buku cerita. Tu sampai orang kata tu, ulama dulu pun bercakap benda-benda yang tak elok. Adakah kita nak kata dia tak elok? Contohnya ada ulama kata, ada kitab yang sebut, segala puji bagi Allah yang menciptakan, minta maaf tuan-tuan ya. Ini semua orang sasar kan. Yang mencipta kemaluan bagi lelaki dan wanita dan bla 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 sekian-sekian. Saya ada tengok benda tu. Dan kita nak tanya balik, habis tu yang tulis ulama ke? Adakah bila dia ada kitab, dia tulis bahasa Arab, kita nak label dia sebagai ulama? Dah dia orang Arab, dah kitab macam masa tu, kitab yang dia terbit, buku yang dia terbit pun adalah kitab kuning-kuning macam tu. Takkan kita nak kata dia ulama dan takkan kita nak kata dia kitab. Bercakap pun benda tak elok. Segala puji bagi Allah yang mencipta kemaluan. Apa faedah? Siapa yang ajar percakapan yang demikian rupa? Tak ada. Inilah bahaya betul tuan-tuan. Bahaya betul. Sedangkan Allah kirim salam pada Khadijah tu dalam hadis Bukhari, terang-terangan masa Khadijah tu sihat, segar bugar lagi. Masa tu Nabi SAW duduk dengan Jibril. Jibril kata, tu Khadijah datang tu bawa makanan. Makanan tu ada kuah. Dia cerita, dia bawa makanan. Bukan tengah sakit, terbaring Nabi duduk sedih tu. Tak. Siap kawan tadi bawa makanan radhiyallahu anha. Dan Jibril AS kata, sebut pada isterimu, Allah dan saya kirim salam. Maka dia pun pergi,
ya Khadijah, Allah dan Jibril kirim salam. Maka di dalam riwayat Nasa'i rasanya Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyatakan Allah huwas salam. Allah dia salam. Maka tak perlu bagi salam lah, tak perlu jawab salam Allah. Sebab Allah tu sendiri assalam. Wa ala Jibril assalam. Wa alaika ya Rasulullah. Wa alaika ya Rasulullah. Bukan. Wa ala Jibril assalam. Wa alaika ya Rasulullah. Wa alaikas salam ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Rasanya begitu. Tak? Dia hanya sebut Allah huwas salam. Allah tu Tuhan yang Maha Sejahtera. Mana ada Allahumma antas salam wa minkas salam panjang lebar tu. Okey. Ini masalah kita tuan-tuan, Allah. Letih kita nak layan orang macam ni. Kalau orang awam tu tak apalah, ustaz tu. Sila. Rakaatnya ada. Yang kalau kita batalkan solat, kena mula yang baru lah. Sama balik. Oh, hebat. Ada orang cadang. Itu mazhab Hanafi. Dan itu qaul qadim mazhab Syafi'i. Dia panggil mas'alatul bina' ala salah, masalah menyambung salat. Maka Hanafi dan pandangan lama Imam Syafi'i menyatakan, sesiapa yang tiba-tiba rasa nak muntah ataupun terbatal wuduk, maka dia pergi ambil wuduk dengan syarat jangan bercakap dengan sesiapa. Kita hanya boleh bercakap jika kita terpaksa bercakap untuk ambil wuduk. Contohnya, kalau tak ada pilihan lain untuk ambil wuduk, melainkan kita kena minta tolong orang, baru boleh bercakap. Tapi sekarang tak ada isu lah. Mana kita berhenti, kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, kita datang balik. Duduk di mana-mana tempat yang terdekat dengan tempat ambil wuduk tu. Salat. Sambung balik yang tadi. Itu pandangan mazhab Hanafi dan juga qaul qadim mazhab Syafi'i. Jadi kalau nak buat bolehlah. Tapi lebih baik tak buat. Sebab kebanyakan ulama kata tak payah macam tu. Lebih baik kita anggap batal salat dan ulang balik. Wallahualam. Ada yang lain? Sikit lagi. Sikit lagi. Mengerjakan solat sunat lepas solat witir. Boleh ke? Habis solat sunat nak solat witir. Satu, jika kita solat sunat awal malam, solat witir pada awal malam, tidur, solat tahajud, boleh, tak ada masalah. Sebab telah dipisahkan dengan tidur dah. Kita dah solat witir, sama ada lepas isyak, lepas ba'diyah isyak lah. Lepas ba'diyah isyak, ataupun sebelum tidur, kemudian kita bangun tahajud, boleh, tak ada masalah. Yang kedua, jika kita solat di witir, solat witir di masjid, contohnya kita solat witir lepas ni di sini. Kita solat dulu sunat ba'diyah apa tu, kita solat witir sampai rumah. Balik rumah tu, pasangan kita tanya, suami ataupun isteri tanya, anak dapat MRSM ni. Okey, kena bagi jawab macam mana kita ni nak hantar anak MRSM ke sekolah sekian-sekian, ada dua pilihan sekolah lah contohnya. Kita pun tak tahulah mana satu. Kena istikharah dulu ni. Sebelum mesyuarat apa-apa, nak istikharah dulu. Jadi boleh tak kita istikharah walhal kita dah solat witir tadi di masjid atau surau? Boleh. Kerana sudah berlaku perpindahan tempat. Baik. Sebab itu setengah ulama seperti, ataupun lepas kita berehat sekejap. Lepas ni kita pun salat witir, kemudian kita pun sembang-sembang kawan-kawan kita. Sembang-sembang, makan roti canai ke apa-apa. Kemudiannya, rasa nak solat lagi lah 2 rakaat. Bagi puas hati sikit sebelum balik. Boleh tak? Boleh. Sebab dah ada pemisah dah. Antara salatul witir dengan solat sunat 2 rakaat tadi. Yang ni kita makan-makan, minum-minum ya. Okey. Asalkan ada tempoh yang membezakan atau berlaku perubahan tempat. Ataupun ada perbuatan-perbuatan yang kita ni seperti makan minum. Maka boleh solat sunat walaupun kita bangun je solat witir tadi. Tapi isu yang lain ialah, boleh tak lepas habis solat sunat je, terus kita solat witir. Lepas habis witir je, terus kita solat sunat. Boleh tak boleh? Begitu pula. Itu isu dia. Dan Ibn Hajar ada bahas dalam kitab beliau tentang perkara ini. Terus mengerjakan solat sunat lepas salatul witir. Maka ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan, Nabi ni lepas habis solat witir hujung malam, Nabi terus buat solat sunat 2 rakaat sambil duduk.
Maka ada minoriti ulama kata sunat kita solat sunat sambil duduk lepas salatul witir berpandukan daripada sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Nawawi tak setuju. Imam Nawawi kata bukan, Nabi tu bukan anjurkan kita solat sunat duduk 2 rakaat lepas witir. Masa tu mungkin Nabi dah tak larat, maka Nabi solat duduk. Yang betulnya ialah boleh kita nak solat sunat lepas salatul witir, cuma tidak digalakkan kalau kita sengaja berbuat demikian. Maknanya kita bangunlah, contohnya kita memang setting kita ni lepas solat isyak, mula-mula aku nak solat ba'diyah 2 rakaat. Lepas tu aku nak solat witir, lepas tu aku solat tahajud 2 rakaat. Kita sendiri setting dari awal begitu. Tak cantik. Tapi boleh tak? Sah tak sah? Sah. Cuma tak cantik. Sebab kita sendiri yang atur begitu. Atau kita bangunlah pukul 4.30 pagi, kita pun mula-mula nak solat istikharah dulu, ada isu tadi. Lepas solat istikharah nak solat taubat, lepas solat taubat aku nak solat witir pula, lepas solat witir baru nak solat tahajud. Solat umum lah. Semua tadi istikharah ke taubat semua tahajud kan. Lepas solat witir aku nak solat lagi 2 rakaat. Boleh tak boleh? Boleh, tetapi tak cantik berbuat demikian. Ya, tak cantik berbuat demikian, ya. Imam Ahmad pun kata saya tak buat begitu. Kecuali tiba-tiba ada habis solat witir tu duduk sekejap, Allah terlupa nak solat istikharah tadi. Duk janji dengan isteri nak solat istikharah. Nak tanya tu. Masa masih ada baru 5.30, 15 minit lagi ada. Maka kita terus bangun untuk salatul istikharah. Benda tu bukan kita yang setting begitu, cuma kita terlupa untuk solat istikharah. Maka boleh kita terus bangun lepas salatul witir. Jelas kan tuan-tuan? Sengaja mengatur solat sunat lepas witir tak digalakkan. Kalau tak sengaja terlupa ke nak solat istikharah tadi, dibolehkan, tak ada masalah. Allah Alam. Okey, mungkin kita buka yang terakhir. Kalau tak ada kita buat penutup lah. Saya tadi sambung pagi esok. Saya tak okey. Terima kasih banyak Tuan Haji. Jazakumullah khairah. Ada satu kaedah yang Tuan Haji sebut tadi. Maknanya solat 2 rakaat dulu. Kemudian satu tu hujung pagi. Dan itu dilakukan oleh sebahagian orang yang datang solat tarawih lah. Solat tarawih 8 ke 20 rakaat. Kemudiannya dia pun solat witir 2 rakaat dengan imam. Habis witir 2 rakaat imam, dia pun balik rumah. Sebenarnya itu satu teknik yang silap lah. Sebab sepatutnya kita kena habis bersama dengan imam. Kalau kita tak nak witir lagi pun, bila imam solat witir 1 rakaat, kita buat 2 rakaat contohnya. Itu satu cara. Cara yang kedua, ada orang cadang, kalau kita dah witir 1 rakaat pada awal malam, bila kita bangun nak solat tahajud tu, kita solat dulu 1 rakaat. Sebab kita nak genapkan balik yang witir tadi. Witir sebelum tidur baru 1 rakaat kan? Bila kita bangun tu, kita solat dulu witir 1 rakaat, jadi 2. Barulah kita pun boleh solat tahajud dan solat witir pada hujungnya. Kedua-dua kaedah itu, setakat saya baca kupasan Imam Nawawi rasanya, beliau tak setuju. Apa lagi, macam mana kita nak namakan dia witir kalau berlaku pemisahan? Kita dah solat 2 rakaat dengan niat witir, kemudian berlaku pemisahan. Kita balik rumah, kita sembang dengan anak isteri, kemudian kita tidur, kemudian kita bangun solat tahajud, hujung baru ada witir. Baru bercantum balik witir dengan witir 2 rakaat dengan witir 1 rakaat. Jadi macam mana kita nak namakan ia sebagai witir sedangkan berlaku pemisahan yang jauh? Jadi bagi ulama, kebanyakannya mencadangkan begini je. Buat je solat witir terus, dan kalau kita bangun, kita solatlah macam biasa, dan tak boleh buat 2 witir. Tak boleh kita dah witir 1 rakaat, bangun pagi tu kita buat 1 rakaat lagi, nak bagi genap. Tak boleh. Itu kaedah yang tak ada pun diajarkan oleh ulama-ulama besar. Ada ulama cadang, cuma dia tak kuat hujah dia. Yang betulnya buat je witir, kemudian la witrana fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. 1 je witir ada. 2 witir tak boleh. Allah Allah, gitu ya. Okey. Hajat.
Okey. Bukan confuse. Haji dah ada jawapan haji sebenarnya. Okey saja. Okey. Jazakumullah khairan. Okey, kembali saya baik haji saja kurang haji. Solat taubat ada khilaf kalangan ulama, tapi saya dok baca-baca beberapa fatwa seperti Syekh Munajjid beliau setuju ada solat taubat. Cuma hadis yang menyatakan solat taubat itu dia tidak sampai piawaian sahih sahih li zati, betul-betul sahih. Tapi dah hadis hasan. Hasan ni maknanya hadis yang boleh dijadikan hujah. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar ke siapa? Kalau anda buat dosa, maka bangun solat 2 rakaat. Itulah solat taubat namanya. Maka sebahagian ulama, termasuk ulama macam Syekh Munajjid tadilah. Syekh Munajjid ni murid kepada bin Baz, bin Utsaimin. Beliau kata ada solat taubat. Jadi siapa yang pegang ada, silakan. Siapa yang pegang tak ada, pun tak ada masalah. Ini perbezaan pendapat. Salat tasbih tu kita tak pegang lah. Nawawi pun tak setuju. Imam Nawawi pun tak setuju salat tasbih. Orang kata salat tasbih ni power, lama. Saya rasa solat tahajud yang biasa lagi lama lah. Solat tasbih, hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 15 kali. Dibandingkan kalau kita baca doa yang Nabi ajar tu, subhana rabbiyal azim 10 kali kita baca, lagi lama. Solat tasbih setakat yang saya duk ingat tu, pendek je. Jadi lama tu sebab dia baca berlagu. Kadang-kadang imam dengan makmum ni. Subhanallah. Dan solat. Sama-sama. Ini memang bid'ah betul lah dibuat. Kawan-kawan saya dulu kena denda solat tasbih di tengah panas atas jalan tar di sekolah. Habislah kawan-kawan. Solat tasbih atas jalan tar. Laju je solat. Boleh je. Berapa minit je boleh siap. Jadi solat tasbih sebenarnya tak lama dan tidak perlu diagung-agungkan pun. Hadis ni hadis yang dhaif. Jadi saya agak pelik begini. Orang kata boleh solat tasbih sebab dia kurang-kurang dia hadis yang dhaif, fadailul a'mal. Kenapa kita nak kempen orang buat benda yang berdasarkan hadis yang dhaif, sedangkan kita tak kempen solat cara hadis sahih yang panjang tu. Yang puji Allah banyak-banyak dalam rukuk, yang doa banyak-banyak masa sujud. Kenapa kita tak nak ajar orang amal yang benda yang confirm sahih? Yang betul-betul ikut cara Nabi yang lebih lama sebenarnya. Kalau kita nak lama lah. Solat hajat ni, secara nama dia tu tak ada yang nama solat hajat. Tapi kalau kita ada hajat dan kita solat, itu ada. Sebab itulah saya setuju apa yang guru saya dulu sebut, Ustaz Anwar Ridwan. Dan beliau aliran As-Salafus Salih. Beliau menyatakan, bila kita ada hajat, kita solat, itu nama solat hajat lah tu. Dia kata nama-nama ni bukan satu benda yang besar lah bagi dia. Cuma saya tahu ada ulama' dia tak setuju solat hajat ni. Dia jadi gini. Sebab apa jadi penyakit masyarakat ni. Baru-baru ni saya pergi ke satu masjid belah sekian. Di sini tak boleh cerita. Okey. Jadi bila solat Jumaat tu, habis solat Jumaat, imam pun buat pengumuman. Kita solat hajat untuk seorang jemaah masjid kita ni. Tak tahulah apa masalah dia. Wallahualam. Dan kita solat hajat juga untuk negara kita, untuk masyarakat kita. Kena solat hajat juga untuk negara. Macam mana? Ada ke solat hajat untuk negara? Kalau macam tu, kalau kita kata negara kita dalam kesusahan sekarang. Kena solat hajat selalulah kita. Kesusahan tu bukan sekarang je susah. Sejak dulu lagi orang makan rasuah ni. Dengan negara kita susah ni. Jadi saya pelik, ada juga solat hajat untuk kebaikan negara. Sedangkan benda tu selalu kita kena doa dalam mana-mana solat pun. Ada penyakit macam tu. Itu yang masalah bila kita mewujudkan solat yang namanya solat hajat. Kemudian ada pula di setengah tempat, ada jemaah kita tu, anak dia UPSR esok, kita solat hajat lah untuk anak dia. Habis tak nak orang lain, tak ada UPSR. Anak orang lain tak ada profesor-profesor yang lebih tinggi-tinggi lagi, yang perakaunan, apa CCA, apa benda tu tak ada. Anak kita seorang je UPSR. Ini pelik ni. Tapi yalah, anak kita memang profesor tapi tak bagi jamu. Tak ada orang solat hajat. Kawan tadi dia bagi makanan, ada jamuan, solat hajat lah untuk anak dia. Jadi itu yang jadi punca solat hajat ni tidak disukai oleh sebahagian asatizah. Kerana dia bawa benda-benda yang tak betul ni. Tapi kalau kita sendiri, kita duduk ada hajat besar ni Allah. Nak pergi, yalah tengah haji, saya tengok haji ingat ke Mekah kan. Nak pergi Mekah lagi lah, macam mana lagi. Kita pun doa pada Allah, kita solat. Maka itulah solat hajat sebenarnya. Cuma
soal kita namakan dia solat hajat ke, kita solat sahaja aku solat sunat 2 rakaat saja ke, tak ada masalah. Itulah namanya solat hajat secara hakikat. Bukan pada penamaan, tapi pada hakikatnya. Wallah a'lam. Itulah. Itulah. Lepas tu dia penyakit apa dia? Sibuk solat hajat, tinggal yang lain. Habis solat isyak, kita solat hajat 2 rakaat. Jadi kita, ya Allah. Sedangkan ulama' zaman berzaman kata, sebaik-baiknya jangan pisahkan rawatib dengan solat dia tu. Lepas solat maghrib, lepas solat isyak, lepas solat zuhur tu, rawatib. Sampaikan kalau ikut Hanafi rasanya, tidak boleh dipisahkan fardu dengan rawatib. Zikir pun tak boleh. Hanafi rasanya. Saya baru baca tadi ke semalam. Habis dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Solat dulu. Habis solat baru zikir. Tapi kita kebanyakan ulama kata taklah, zikir dulu. Jadi solat rawatib hanya boleh dipisahkan dengan fardu kembar siam dia ni hanya dengan zikir. Tapi kita macam mana? Kita solat tahlil arwah dulu. Kadang-kadang solat al-mulk dulu. Ataupun kita solat hajat dulu. Lepas solat hajat, orang tinggal dah solat ba'diyah. Itu penyakit itu lah. Macam mana nak buat tuan-tuan ya? Payah nak ubah penyakit ni. Pokoknya, dia jadi barah. Bila barah ni kita ambil masa yang panjang lah. Ya? Jadi adat kan. Allah Allah. Tak ada ya? Boleh kita tangguh. InsyaAllah kita kena kuat. Dan saya ada keyakinan tinggi sebagai akhirnya, benda-benda glamour ni dia takkan bertahan lama. Kita dah tengok dah satu-satu. Orang yang glamour, benda yang glamour, dah akan jatuh. Dan benda yang betul ini dia akan jadi kuat. Dia akan bertahan. Dengan ilmu dan dengan akhlak. Dengan ilmu dan dengan akhlak. Maknanya kita jaga akhlak kita masing-masing. Kita tidak memisahkan diri daripada masyarakat. Cuma kita nak ubah masyarakat tu pelan-pelan ubah. Macam mana tu nak buat. Tapi tak bolehlah kita pun hanyut dengan masyarakat tu. Kita nak kena buat perubahan. Tapi perubahan dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang mantap insya-Allah. Sebab saya baru dengar ucapan dari Dr. Ruzaimi kepada pelajar KUIPS kot. Apa tugasan kita sekarang ni dengan macam-macam benda yang pelik-pelik masuk ke negara kita. Kita kena menuntut ilmu habis-habisan dan kita kena lahirkan pejuang yang berani. Jadi bagi saya lihat mesti ada pejuang yang berani, satu. Dan ada mesti pejuang yang dia tidak menunjulkan keberanian dia. Tapi dia masuk meresap dalam masyarakat untuk melakukan perubahan secara halus. Kalau semua orang ni habis kita kena tolak satu-satu, kena tolak. Jadi mesti ada yang berani ke depan, mesti ada yang diam. Dan apa pun yang berani ke, yang dalam keadaan meresap bagaikan air tadi ke, semuanya mesti menunjukkan akhlak yang baik. Baru kita akan diterima insya-Allah. Kerana sunnah itu, akhlak baik itulah sunnah yang amat mulia. Bukan sekadar teknikal salat. Teknikal salat itu pun sunnah. Tapi akhlak yang baik itulah sunnah yang amat kita kena junjung insya-Allah. Wallahualam, kasih banyak tuan-tuan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.